semasa beliau membentangkan kajian separuh penggang rancangan Malaysia yang ke-12. Negara kita dijangka beralih kepada negara tua dengan izin aging population. Oleh itu, saya menyambut baik usaha kerajaan untuk mendubuhkan pusat penjagaan geriatrik supaya penjagaan kesihatan warga emas dapat ditingkatkan lagi. Besarlah harapan saya agar usaha penubuhan pusat penjagaan geriatrik tersebut dilengkapi dengan perkhidmatan seperti rehabilitasi penjagaan masa panjang dan sokongan khusus untuk golongan warga emas yang OKU, selain daripada penjagaan kesihatan yang profesional dan berkualiti. Susulan daripada itu, saya mohon agar kerajaan mengumumkan peruntukan kos berapa buah pusat dan lokasi pusat penjagaan geriatrik yang akan dibina, serta pihak mana yang bertanggungjawab untuk menguruskan pusat-pusat tersebut. Selain itu, berkaitan dengan sektor kesihatan dan kebajikan warga emas, izinkan saya mencadangkan kepada kerajaan untuk mempertimbangkan pembinaan rumah orang tua baru yang dibiayai sepenuhnya oleh kerajaan atau disubsidi oleh kerajaan, terutamanya di ibu kota Kuala Lumpur. Ini kerana sangat kurangnya jumlah rumah orang tua kerajaan yang sedia ada di negara ini. Sekiranya mungkin, saya ingin memohon agar kerajaan membinakan rumah orang tua, sama ada sepenuhnya dibiayai atau separuh disubsidi di setiap 2 kawasan parlimen. Ini disebabkan sebahagian golongan warga emas ini berasal dari keluarga kurang berkemampuan, tiada anak, bujang, OKU atau telah diabaikan oleh keluarga mereka. Ingin saya tekankan bahawa golongan ini juga pernah menyumbang kepada negara ketika muda, dan apabila mereka sudah uzur, adalah tugas kerajaan untuk membantu mereka, dan mereka bukanlah satu beban hanya kerana mereka telah melepasi zaman puncak kehidupan masing-masing. Sekiranya masalah bajet merupakan halangan besar bagi pencadangan pembinaan rumah orang tua baru ini, saya mencadangkan agar kerajaan menjalankan usaha sama, joint venture dengan izin, dengan pertubuhan bukan kerajaan, NGO dan sektor swasta. Dalam usaha sama ini, kerajaan boleh menyediakan tanah untuk projek tersebut, manakala kos pembangunan akan ditanggung oleh pihak NGO dan syarikat swasta yang terlibat. Usaha sama seperti ini adalah satu cara baik untuk mengatasi kekangan bajet kerajaan sambil memastikan projek pembinaan rumah orang tua dapat dicapai dengan berkesan. Ini juga membolehkan pelibatan komuniti dan sektor swasta dan menyokong usaha kerajaan untuk memberikan perkhidmatan yang lebih baik kepada golongan warga emas kita. Pihak NGO dan syarikat swasta boleh membawa kepakaran dan sumber tambahan mereka yang dapat memberi manfaat kepada projek tersebut. Seterusnya, berhubung dengan keadaan dan objektif kebajikan negara, saya sangat mencadangkan untuk menaikkan paras pendapatan garis kemiskinan atau PGK, purata miskin per capita di bandar-bandar seperti ibu kota Kuala Lumpur, yang saya yakin semua ahli yang berhormat akan bersetuju bahawa angka yang sedia ada amalah tidak mudah samar. Adalah penting untuk kita mengakui bahawa kos sara diri di bandar-bandar besar adalah lebih tinggi daripada di kawasan luar bandar. Tindakan ini akan menunjukkan bahawa kita sensitif dan peka terhadap keadaan sosioekonomi yang berbeza di seluruh negara. Ingin saya mengambil perhatian kepada yang berkenaan tentang syarat-syarat yang ditetapkan untuk melayakkan mereka yang memerlukan bantuan haruslah mencerminkan dengan lebih baik realiti kehidupan rakyat. Pertimbangan terhadap keadaan keluarga atau individu dalam menentukan kelayakan untuk bantuan adalah pendekatan yang adil. Budi bicara haruslah diberikan kepada mereka yang tidak mempunyai the privilege of knowledge, dengan izin, untuk membuat keputusan yang baik dalam kehidupan mereka. Bukan tempat kita untuk menghukum, dan kecicilan daripada bantuan sosial atau bantuan kewangan bukanlah masalah yang melibatkan individu tunggal sahaja. Ia sering melibatkan keluarga, komuniti atau golongan masyarakat yang lebih besar. Kecicilan bantuan boleh berlaku
apabila sistem yang digunakan untuk menentukan kelayakan atau garis kemiskinan tidak mencerminkan keperluan sebenar individu atau keluarga, atau apabila terdapat halangan yang menghalang individu daripada mendapatkan bantuan yang sepatutnya. Dengan mengambil kira faktor-faktor ini, kita boleh mengurangkan jumlah individu atau keluarga yang terpinggir oleh syarat-syarat yang tidak mewakili kehidupan sebenar mereka. Ini akan membantu mencapai objektif untuk mengurangkan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosio-ekonomi masyarakat. Puan Pengerusi dan ahli-ahli yang berhormat sekalian, dalam rangka IMK 12 yang sedang berjalankan sehingga tahun 2025, saya ingin meminta Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk menyenaraikan dan mengumumkan projek-projek berjumlah 10 juta ringgit ke atas yang sehingga tarikh hari ini masih belum mencapai tahap penyelesaian projek sebanyak 30% atau kurang. Senarai ini adalah penting untuk memantau perkembangan projek-projek besar yang sedang dilaksanakan dan memastikan bahawa dana kewangan yang diberikan oleh kerajaan digunakan secara efisien. Dengan memiliki senarai projek-projek ini, kita dapat mengenal pasti projek-projek yang memerlukan perhatian khusus dan tindakan untuk memastikan mereka dapat disiapkan dengan berkesan. Saya ingin mendorong kerajaan mengambil tindakan disiplin terhadap pihak jabatan dan pegawai kerajaan yang bertanggungjawab terhadap projek-projek yang gagal pada akhir IMK 12 ini. Ini adalah langkah penting dalam memastikan accountability dan ketelusan dalam pentadbiran projek-projek kerajaan. Tindakan disiplin, denda atau sebarang langkah-langkah undang yang sesuai perlu diambil terhadap individu atau pihak yang terlibat dalam kegagalan projek-projek IMK 12. Ini akan memberi amaran kepada mereka yang bertanggungjawab untuk melaksanakan projek-projek tersebut agar bersikap serius terhadap tugas mereka. Selain itu, langkah-langkah ini juga akan membantu melindungi kepentingan negara dan rakyat serta memastikan penggunaan dana kewangan dengan lebih berkesan. Memastikan accountability dalam pentadbiran projek-projek adalah langkah penting dalam memastikan kejayaan IMK 12 dan merapatkan jurang antara hasrat dan hasil dalam pelaksanaan projek-projek pembangunan negara. Akhir kata, saya berharap bahawa cadangan-cadangan saya dapat diberi perhatian yang sewajarnya oleh kerajaan. Dengan kerjasama semua pihak, kita boleh mencapai Malaysia yang lebih bernadi dan berkembang di mana setiap rakyat dapat menikmati kualiti hidup yang lebih baik. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Kepong. Saya jemput Yang Berhormat Jalun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Saya memulakan perbahasan petang ini dengan suatu firman Allah Subhanahu wa taala, kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Dengan ketetapan Allah, jangan ada harta negara itu berlegar di kalangan orang-orang yang kaya. Sadaqallahul azim. Saya juga ingin mengambil bahagian dalam perbahasan kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12 yang dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri semalam. Meneliti buku kajian separuh penggal RMK 12 mengenengahkan 17 anjakan besar dan 71 strategi dan inisiatif utama untuk dibahaskan dalam sidang khas kali ini. Untuk itu, saya ingin memfokuskan 6 perkara penting seperti berikut. Pertama, perundangan berkaitan syariat, berkaitan rasuah. Tan Sri Tommy Thomas dalam bukunya My Story Justice in Wilderness telah mendedahkan isu pelantikan hakim, wujud campur tangan dalam sistem kehakiman negara, pendakwaan politik dan sebagainya. Kenyataan Menteri JPM, Parlimen dan Undang-Undang pada 27 Oktober 2022 yang lalu, kerajaan telah menubuhkan pasukan petugas khas PPK. Persoalan saya di sini, apakah perkembangan terkini PPK yang telah ditubuhkan oleh kerajaan selaras dengan hasrat untuk membendung integriti dan juga rasuah?
Saya merujuk strategi yang ketiga, menggubal undang-undang berkaitan anti-rent seeking, yakni mencari sewa. Rent seeking berlaku apabila ada komoditi makanan utama yang dimonopoli dan diberikan permit khas oleh kerajaan untuk beroperasi atau dikuasai oleh satu atau dua syarikat besar. Isu ini perlu diperhalusi lanjut, terutamanya yang melibatkan pihak swasta yang memonopoli pengedaran bahan keperluan utama, di mana di dalam setengah sektor pengedaran makanan telah wujud kartel atau pakatan perniagaan dengan tujuan untuk menaikkan harga barangan, umpamanya pengedaran beras. Baru-baru ini heboh di media sosial bahawa bungkusan beras tempatan ditukar kepada beras import dengan tujuan untuk mengaut keuntungan segera. Ini berikutan Bernas telah menyelaraskan harga beras putih import seluruh negara daripada RM2350 per tan metrik kepada RM3200 per tan metrik. Oleh itu saya mencadangkan GLC atau GLIC milik Kerajaan Persekutuan yang mempunyai dana keuangan yang besar perlu memainkan tanggungjawab sosial untuk menceburi bidang pengedaran beras tempatan agar bekalan beras tempatan sentiasa mencukupi. Yang kedua, perumahan untuk rakyat. Saya mendapati kekurangan rumah kos rendah dan sederhana yang dibina oleh pemaju perumahan. Wujud kecenderungan oleh pemaju perumahan untuk membina lebih banyak rumah kos tinggi atau apartmen mewah berbanding rumah kos rendah. Wujud juga kecenderungan pemaju perumahan memajukan hartanah dengan membina kondominium mewah yang dijual kepada bukan rakyat Malaysia. Oleh itu kerajaan perlu mengarahkan GLC atau GLIC yang memiliki tanah untuk menjalankan tanggungjawab sosial untuk membina lebih banyak rumah kos rendah atau rumah kos sederhana berbanding rumah mewah atau apartmen atau kondominium jika mahu melihat golongan B40 atau M40 mampu membeli rumah pertama mereka. Selain itu, kerajaan perlu menjayakan matlamat membina rumah mampu milik sebanyak 500,000 buah sehingga 2025 dalam rancangan Malaysia ke-12 ini. Sama ada PPR, perumahan rakyat atau rumah mesra rakyat, dengan menumpukan kepada negeri-negeri yang dikategorikan sebagai negeri miskin seperti Kedah, Perlis, Kelantan, Terengganu, Sabah dan Sarawak. Tuan Yang di-Pertua. Perkara yang ketiga tentang High Growth High Value, HGHV, pertanian dan IAT, industri asas tani. Kerajaan memberi tumpuan untuk memperkukuhkan kemampanan dengan melonjakkan pertumbuhan ekonomi dengan memberikan tumpuan industri high growth, high value. Apa yang berlaku sekarang ini adalah kenaikan harga input yang mendadak. Ditambah pula dengan nilai tukaran ringgit yang lemah. Setengah input pertanian yang diimport kini menjadi lebih mahal dan berlaku kenaikan harga pada setiap masa. Bagi high growth, kita perlu guna kuantiti input pertanian dengan kadar yang munasabah. Ini disebabkan kenaikan harga baja, racun, kos pengangkutan, kos peralatan pertanian dan kos buruh juga meningkat. Berikutan harga gaji minima RM1,500 sebulan berkuat kuasa 1 Januari 2023 yang lalu. Petani kini di dalam sektor pertanian yang tertentu menghadapi masalah modal untuk membeli bahan racun dan sebagainya. Bagi mengatasi masalah ini, saya mencadangkan kerajaan perlu mengawal harga racun, baja dan peralatan pertanian tertentu selain terus memberikan subsidi bersasar kepada bahan import pertanian. Bagi industri asas tani pula, terutama industri makanan dan minuman, peniaga menghadapi kenaikan harga input seperti tepung beras, tepung jagung, tepung gandum dan lain-lain bahan keperluan makanan untuk penghasilan makanan. Sebagai contoh, negara kita Malaysia bergantung kepada India untuk mendapatkan bawang. India merupakan negara utama yang membekalkan bawang.
bukan setakat Malaysia tetapi juga kepada UAE, Bangladesh, Nepal dan Sri Lanka. Harga bawang dijangka akan meningkat lagi berikutan India telah mengenakan cukai ekspor ke atas bawang. Menurut thebuyverse.com pada 20 Ogos 2023 telah melaporkan India akan menguasakan cukai ekspor bawang sebanyak 40%, berkuat kuasa serta-merta sehingga 31 Disember 2023. Oleh itu saya mencadangkan agar Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Ehwal Pengguna dan Sarang Kos Sara Hidup melakukan penguatkuasaan harga dan memastikan harga tidak dimonopoli oleh pembekal. Setengah input utama industri asas tani perlu diusahakan oleh kerajaan untuk dikeluarkan di dalam negara ini bagi membolehkan kos input tidak terkesan dengan perubahan drastik nilai tukaran mata wang. Selain itu, kenaikan harga beras import di pasaraya dan kedai runcit melambung tinggi. Harian Metro 3 September 2023 menyebut harga beras tempatan Super Special Tempatan SST antara RM26 hingga RM28 setiap 10 kilo. Manakala beras import Super Special Import SSI antara RM34 sehingga RM38 setiap 10 kilo. Presiden Persatuan Beras Bumi Putera Malaysia Barim Ismail bin Awang mengesahkan kenaikan harga beras import adalah disebabkan beras import tiada harga kawalan daripada kerajaan. Mutu kualiti beras import lebih baik dari beras tempatan, jadi harga lebih mahal dan tukaran nilai wang asing dan ringgit Malaysia merudum. Selain beras import mahal, bekalan beras tempatan pula kurang, bahkan tiada stok. Persoalannya, ke mana hilangnya beras tempatan hingga sukar berada di pasaran? Esro Awani 10 September 2023 menyebut Pengarah Urusan Maidin Datuk Amir Ali Maidin menyatakan di pasarayanya sebelum ini sehari 1,000 sehingga 2,000 kampit beras tempatan wujud, tetapi hari ini tinggal 50 hingga 100 kampit beras tempatan saja. Di kawasan saya, Jerlut, saya menerima rungutan harga barang mahal di pasaran. Peniaga pula merungut. Mereka hanya dihadkan beli 2 paket gula, sepapan telur dan 1 paket minyak masak untuk berniaga. Jadi untuk meneruskan perniagaan dan bekalan yang cukup, mereka terpaksa bergerak daripada satu kedai ke satu kedai untuk membolehkan barangan bahan mentah itu mencukupi untuk membolehkan berniaga. Persoalan saya, bagaimanakah usaha kerajaan untuk memastikan masalah beras tempatan ini dapat diselesaikan sekarang? Apakah pelan jangka pendek untuk menyelesaikan masalah ketiadaan bahan mentah dan kenaikan harga barang? Yang keempat, ketidakadilan agihan sumber dana pembangunan kerajaan persekutuan. Agihan projek infrastruktur yang diumumkan oleh kerajaan persekutuan seolah-olah cubaan menganaktirikan kerajaan negeri yang ditadbir oleh pembangkang. Di negeri Kedah umpamanya, keperluan infrastruktur awam amat diperlukan oleh rakyat, terutamanya pengangkutan awam seperti stesen bas, jeti Kelangkawi perlu dimodernkan. Syarikat Prasarana milik MOF telah mengumumkan akan membina LRT di Pulau Pinang. Pada Mei 2023, Yang Amat Berhormat Tambun telah menyatakan kerajaan akan memperuntukkan dana untuk mempercepatkan pelaksanaan projek tersebut. Mengapakah Kedah tidak dilibatkan sama dalam projek LRT? Bagi projek lapangan terbang KXP yang telah dirancang oleh Kerajaan Negeri Kedah di bawah Barisan Nasional 2013 yang lalu, jika tidak mahu membantu pada aspek keuangan pun, saya merayu Kerajaan Persekutuan atau Kementerian Pengangkutan MOT memberikan keizinan atau kebenaran kepada Kerajaan Negeri Kedah untuk membangunkannya dengan pihak swasta. Di Pulau Pinang, sebagai contoh, Sila Gulau. telah dibina Terminal Penang Central, wujud rangkaian bas rapid Penang. Di Kedah tiada rangkaian rapid Kedah.
Tiada terminal bas moden seperti Penang dan juga terminal bersepadu selatan. Yang ada hanya terminal bas Shahab Perdana yang sudah lama tidak dinaik taraf. Stesen bas Sungai Petani juga semakin uzur, tidak berubah sejak dulu, kini dan selamanya. Yang kelima, ketidakprihatinan syarikat. Masa sudah tamat, sila Saya ambil gulung. sikit lagi, nak habiskan ini. Sila gulung. Okey, saya akan gulung. Ketidakprihatinan syarikat GLIC Persekutuan untuk melabur dalam sektor ekonomi di Kedah. Saya mendapati kerajaan tidak mengumumkan syarikat GLIC seperti tabung haji, pemodalan nasional berhad, kumpulan wang simpanan pekerja, kumpulan wang amanah persekutuan dan khazanah nasional berhad untuk meningkatkan pelaburan ekonomi di negeri Kedah. Fokus pelaburan GLC tersebut hanya tertumpu kepada sektor financial investment, iaitu pasaran saham dan pasaran bond saja. Bagi saya, pelaburan GLIC tersebut boleh dibuat dalam sektor pertanian, penghilangan dan perkhidmatan. Dalam sektor pertanian dan hartanah, GILC boleh melabur tambah pelaburan mereka. Khazanah Nasional Berhad telah memainkan peranan besar seperti pelabur di wilayah pembangunan Iskandar, Johor. Mungkin juga Khazanah Nasional Berhad boleh memainkan peranan utama dalam sektor hartanah seperti di wilayah utara juga. Akhirnya dalam kesempatan ini, saya menyeru kepada pihak kerajaan agar dapat berlaku adil selaras dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala yang saya bacakan di awal tadi, supaya nikmat kekayaan dan khazanah negara ini dapat dinikmati bersama. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berhormat Jalun. Sekarang saya jemput Yang Berhormat Kina Batangan. Terima kasih, Tuan Pertua. Kajian separuh penggal Rancangan Malaysia ke-12. Saya pertama ingin mengambil dalam konteks Sabah, Pertua. Kajian ini penting sebab sekurang-kurangnya kerajaan dan kementerian-kementerian boleh melihat, boleh menilai sejauh mana delivery system ataupun sistem penyampaian untuk pelaksanaan projek-projek di semua negeri dapat kita nilai. Di Sabah contohnya, sebuah projek memakan masa 3 atau 4 tahun untuk diwujudkan. Pertama, Kementerian Jabatan Kerja Raya Malaysia perlu melantik konsultan. Melantik konsultan perlu 6 bulan, ya. Konsultan sudah dilantik, dia nak membuat desain, BQ dan sebagainya 1 tahun atau 1 tahun setengah. Lepas itu baru nak lantik kontraktor 1 tahun, sudah 2 tahun setengah. Kontraktor sudah dilantik, tak boleh buat kerja sebab utilities, pempasan rumah, pempasan tanah, macam-macam pempasan dan juga pemindahan seperti air, listrik dan sebagainya. Bermakna dalam satu projek besar, bukan besar sangatlah, memakan masa 4 hingga 5 tahun baru boleh dilaksanakan. Jadi ini masalah besar. Dan untuk Sabah, sehingga bulan Ogos hanya 41.7% projek Rancangan Malaysia ke-12 dapat dilaksanakan. Dan ini bermakna tiap-tiap tahun begitu. Tahun lalu 38%. Bagaimana Sabah nak maju? Sabah ini itu Pertua. Masalah 3 asas utama. Jalan raya, air bersih dan juga api listrik. Di Kelantan tidak apalah. Dibagi air dia tidak mau, itu lain ceritalah. Tapi kita orang Sabah perlu air bersih. Sebab itu saya meminta kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri perlu fokus. Politik kita ketepikan, bangunkan dulu negeri Sabah. Fokus air bersih, api listrik dan juga jalan raya. Dan saya juga menyentuh ucapan Yang Amat Berhormat Menteri Keuangan, iaitu peruntukan untuk menyiapkan Pen Borneo Pasal 1 Package B, iaitu lebih kurang 19 atau 17 package.
Tetapi saya juga ingin bertanya, bagaimana dengan Pen Borneo Package 2, Fasa 2, Pen Borneo Fasa 3? Kalau kerajaan persekutuan tidak mempunyai cukup keuangan, saya sarankan bahawa Fasa 1, Fasa 2, Fasa 2 dan Fasa 3 ini berilah kelonggaran kepada syarikat swasta yang ingin menyiapkan jajaran Pen Borneo Fasa 2 dan Fasa 3 melalui PFI. Ini penting Tuan Pertua, sebab Sabah adalah negeri yang berkemampuan untuk dibangunkan selaras dengan perjanjian MA 63. Perjanjian ini berlarutan begitu, tetapi prasarana infrastruktur masih di tahap yang orang kata dipicit-picit. Orang Sabah cakaplah, bermakna tidak diberi fokus secara langsung oleh kerajaan, dan ini tidak baik. Sebab Yang Amat Berhormat juga membicara soal pembangunan wilayah yang seimbang di antara wilayah Semenanjung, wilayah Sabah dan wilayah Sarawak. Sebab itu dari dulu saya minta kerajaan persekutuan, Kementerian Keuangan dan Jabatan Kerja Raya mengiktiraf JKR Sabah sebagai jabatan teknikal yang bertauliah, sehingga pada hari ini belum lagi diiktiraf, saya pun tidak tahu. Sedangkan Jabatan Kerja Raya Sabah ini mempunyai lebih 3,000 engineer yang bertahap tinggi, yang punya kualifikasi yang tinggi, macam-macam ada, tetapi masih tidak diiktiraf. Jadi sekali lagi saya ulang bahawa perlu ada pengiktirapan teknikal untuk Jabatan Kerja Raya Negeri Sabah itu sendiri. Yang Pertua, saya juga meminta kerajaan supaya HDC, Halal Development Corporation, kalau boleh ditransformasikan sebagai satu agensi memainkan peranan penting khusus untuk menghalalkan perniagaan di luar negara, dan JAKIM biar mereka meluaskan aktiviti mereka di dalam negara, sebab kita terlalu terkebelakang dalam halal development ini. Walaupun halal, logo halal Malaysia ini digemari oleh seluruh dunia, tetapi Malaysia adalah negara yang terkebelakang memanfaatkan ekonomi halal di seluruh negara ini, dan dijangka perniagaan halal di seluruh dunia ini meningkat kepada 3 hingga 4 trilion satu tahun, tetapi Malaysia cuma berpartisipasi lebih kurang 0.01%. Dan ini amat malang bagi negara kita, sebab tidak dapat memanfaatkan keuntungan daripada halal food tersebut. Dan yang seterusnya saya juga ingin menyentuh, yaitu soal GCR ataupun ganti cuti rehat, khususnya kepada guru besar, guru-guru, kerani-kerani, di mana kementerian cuma memperuntukkan 21 juta dan penerimanya lebih kurang 893 orang. Saya ingin tanya kementerian, daripada 893 orang itu berapa staf daripada Sabah yang dapat? Sebab saya lihat Sandakan, Kinabatangan, Tongod kosong, walaupun mereka telah diminta mengisi borang pada tahun 2022, tetapi sampai hari ini tidak dapat. Dan GPN telah telah memaklumkan bahawa program itu ditangguhkan, sehingga makluman seterusnya. Jadi ini tidak adil bagi mereka yang telah mengambil GCR, khususnya di pendalaman Sabah. Ini penting untuk dilihat. Tuan Pertua, di Sabah ini memerlukan sebenarnya pembangunan yang fokus, yaitu fokus sebagaimana masih ada jalan kampung yang tidak ada jalan baik, masih jalan tanah liat dan sebagainya, masih banyak kampung yang tidak ada bekalan air bersih, masih banyak kampung yang tidak ada api elektrik. Lain lagi nih, ada juga ada pipe bertahun-tahun air tidak pada jalan. Contohnya di kawasan Parlimen saya, di Dun Sukau di Kampung Paris, pipe besar ada,
bertahun-tahun, tapi airnya tidak keluar. Ini kerajaan negeri perlu melihat perkara ini, tapi kerajaan persekutuan, Kementerian Pembangunan Desa dan Luar Bandar perlu melihat perkara ini juga sebagai satu perkara serius, sebab rakyat saya juga mereka menderita sebab tiada bekalan air bersih. Saya juga merasa ingin bertanya dengan kementerian berhubung dengan internet. Tuan Pertua, internet di negara kita ini dalam bandar pun boleh tidak zero line. Daripada lapangan terbang KLIA turun ke Kuala Lumpur 10 kali kita bertelefon, 10 kali putus. Tahu saya cakap kalau di lain tempat. Jadi saya pun heran kenapa benda ini masih boleh berlaku di negara lain, di Thailand. Bukan lagi 4G, ada yang 5, ada yang 7. Di kita ini tidak tahu maju kah ini, mundur kah. Saya mau tanya macam mana kementerian mengurus dengan telco supaya pemancar internet ini dapat kita nikmati tanpa ada putus-putus. Di sekitar Dewan ini pun kita dapat 2 lain, 1 lain. Hairan ya, kenapa negara kita menuju ke begini? Coba lihat secara lebih seksama kepada mereka-mereka yang bertanggungjawab dalam soal-soal seumpama ini. Tuan Pertua, apakah Kementerian Kesihatan mempunyai perancangan yang lebih tersusun, yaitu melihat bagaimana klinik kesihatan, hospital, klinik desa di seluruh Sabah, khususnya di Kinabatangan, doktor pakar tidak ada, pakar-pakar lain tidak ada, kelengkapan tidak ada. Demikian juga dengan terus terang di pendidikan juga. Rumah guru usang, bilik guru usang. Macam mana kita nak expect mereka berkualiti melahirkan pelajar-pelajar yang cemerlang kalau kondisi mereka juga tidak baik? Saya pun tidak tahulah macam semua berhenti bercakap kan tidak. Puas sudah bercakap. Tetapi kerajaan masih belum juga mengambil iktibar dengan apa yang berlaku. Ini harus kita lihat. Kalau kerajaan, kementerian khususnya fokus, jangan fokus kepada benda-benda yang tidak baik. Macam contoh hospital Kota Kinabalu. Terpaksa queue. Ada emergency kita tunggu. Nak masuk ward tidak boleh masuk ward. Kenapa? Saya tak telefon. Datuk, penuh. Ada orang sudah di tepi-tepi tidur menunggu. Jadi bayangkan orang sakit menunggu bukan tambah baik. Lama-lama cepat mati itu Pertua. Sebab menunggu berjam-jam. Tu Pertua sudah angguk-angguk tengok-tengok. Sabarlah. Saya dengan ini menyokong daripada Kinabatangan. Terima kasih. Terima kasih Kinabatangan. Sekarang saya jemput Yang Berhormat Merbok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Puan Yang di-Pertua, terima kasih di atas peluang dan ruang yang diberikan kepada saya untuk membahaskan perbentangan kajian separuh penggar rancangan Malaysia ke-12 bagi tahun 2021 hingga 2025 di Dewan Yang Mulia ini. Setelah saya meneliti usul kajian separuh penggar rancangan Malaysia ke-12 ini, Malaysia Madani yang bertemakan Malaysia mampan, sejahtera dan berpendapatan tinggi, yang mana pemacu utamanya adalah mempertingkatkan kecekapan penyampaian perkhidmatan awam dengan 17 anjakan besar. Anjakan yang pertama iaitu tata kelola dan rangka kerja institusi. Itu untuk poin yang pertama, iaitu memperkukuhkan tata kelola dan integriti untuk membina semula kepercayaan dan keyakinan rakyat. Saya merasa ragu dengan poin ini apabila melihat kronologi kes TNAA Timbalan Perdana Menteri ini diuruskan. Adakah ini akan dapat membina semula kepercayaan dan keyakinan rakyat terhadap kerajaan? Saya yakin bahawa ini tidak akan membuatkan rakyat bertambah yakin dan percaya. Malahan sebaliknya akan membuatkan rakyat semakin meluat dan menyampah dengan apa yang telah berlaku. Itu yang berhormat punya pandangan. Di Johor menang juga dua-dua, tak ada juga meluat. Tapi sebelum tu takkan tak lah. tengok di Janganlah negeri cakap Pulau tunggu Pinang, biarlah. Selangor. PJ dah buat keputusan apa lagi nak disentuh. Nanti yang berhormat kena, yang berhormat tahu juga. Boleh duduk. Soalnya pada hari ini, dalam mendapati cabaran dalam sektor ekonomi, kita tidak lagi boleh memperlihatkan pembangunan mengikut ukuran pertumbuhan ekonomi atau KDNK semata-mata.
Apabila hakikatnya kita perlu melihat pembangunan dari aspek peningkatan kuasa beli rakyat dan pembangunan yang dapat dinikmati oleh semua lapisan rakyat atau shared prosperity. Dengan izin. Jelas, apa yang kita mahu ialah tiada jurang ketidaksamarataan di antara miskin dan kaya, antara kaum dan suku kaum, serta tiada golongan yang merasakan tersisih dan terpinggir dari arus perdana pembangunan. Pembangunan haruslah dilaksanakan dengan penuh adil dan saksama. Justru, saya ingin mengambil peluang untuk mengemukakan beberapa keutamaan dan penekanan yang wajar diberikan perhatian serius oleh pihak kerajaan. Tuan Yang di-Pertua, saya mewakili rakyat di kawasan saya, berharap supaya lebih banyak peruntukan yang dapat diberikan kepada kerajaan negeri, khususnya dalam aspek pembangunan dan tambah baik prasarana. Inisiatif ini seterusnya dapat mencipta peluang pekerjaan yang berpendapatan tinggi dan pelaburan untuk dinikmati bersama oleh semua lapisan rakyat, contohnya seperti projek Kedah Aerotropolis. Menjurus kepada kawasan Parlimen Merbuk, menerusi jawapan bertulis daripada Kementerian Kerja Raya, pihak kerajaan menyatakan bahawa projek menaik taraf Jambatan Sepeling dimasukkan dalam rancangan dalam rolling plan ketiga RMK 12. Bagaimanapun ia bergantung kepada keutamaan kerajaan pada masa ini. Saya ingin bangkitkan di sini bahawa keperluan menambah baik jambatan ini adalah sangat mendesak apabila ia menjadi laluan utama. Pihak kerajaan juga sedia maklum apabila ia dijadikan sebagai jalan persekutuan dengan peningkatan trafik yang semakin tinggi. Oleh demikian, saya mohon perhatian kerajaan dalam hal ini. Dalam hal ini juga kerajaan pusat perlu melihat pembangunan di setiap negeri dalam negara secara menyeluruh. Bukan pilih kasih terhadap beberapa negeri sahaja, walhal negeri lain juga ada hak yang sama. Satu perkara yang kita perlu ingat, rakyat di negeri Kedah juga membayar cukai. Jadi mereka pun layak menerima pembangunan sama seperti negeri-negeri lain. Manakah dia semangat Malaysia madani, mampan, sejahtera dan berpendapatan tinggi yang diwawarkan itu? Tuan Yang di-Pertua, seterusnya dalam konteks high growth, high value, yang keempat iaitu pertanian dan industri asas tani. Saya merujuk kepada ucapan Yang Amat Berhormat Tambun berkenaan peruntukan 3 bilion untuk mada di Kedah. Tahukah bahawa terdapat beberapa status sawah padi di negeri Kedah, di antaranya sawah padi dalam skim mada, sawah padi di luar skim mada yang mana sawah padi ini dipantau oleh Pertubuhan Peladang PPK, dan juga sawah padi persendirian yang mana tidak terlibat dengan mana-mana agensi kerajaan. Di kawasan saya di Parlimen Merbuk, rata-rata sawah padi adalah di luar skim mada dan di bawah pemantauan PPK Merbuk. Saya ingin bertanya, adakah projek penanaman padi 5 musim dalam tempoh 2 tahun itu juga dapat dijalankan di kawasan luar skim mada juga, ataupun model SGHV 4 pertanian dan industri asas tani ini dibuat secara kalut dan terburu-buru sehingga tidak sempat mengambil kira faktor keseluruhan dan sekadar melepaskan batuk di tangga. Di manakah keadilan dan kesaksamaannya? Mohon penjelasan. Tuan Yang di-Pertua, saya juga ingin menyentuh mengenai industri nadir bumi. Menurut SGHV kelima iaitu industri nadir bumi, dasar mineral negara baharu akan dirangka bagi memacu pembangunan industri mineral yang menyeluruh berasaskan prinsip kemampanan dan kebertanggungjawaban. Saya ingin menarik perhatian ahli-ahli Dewan Yang Mulia ini bahawa industri ini adalah satu yang baru di negara kita. Dasar kerajaan berkenaan perlumbungan nadir bumi ini masih belum ada dan rangkaian industrinya masih belum utuh. Secara keseluruhannya boleh dikatakan industri ini masih belum batang di Malaysia. Bagaimana jika kerajaan negeri ingin menjalankan aktiviti perlumbungan nadir bumi? Jelas sekali kerjasama dalam bentuk pemindahan teknologi dengan izin, technological and knowledge transfer dengan pihak yang berpengalaman diperlukan agar perlumbungan berjaya dilaksanakan, malah memberikan keuntungan untuk dikongsi bersama dengan rakyat. Sebagai contoh, bekalan nadir bumi yang mudah diperolehi dalam negara terutama di negeri Kedah dan Kelantan akan menggalakkan penyelidik serta perusahaan tempatan menggunakannya untuk tujuan penyelidikan dan pembangunan produk. Secara tidak langsung, kerancakan penyelidikan dan pembangunan ini akan melahirkan ramai pakar dalam bidang ini serta tenaga mahir yang merupakan elemen penting dalam ekonomi. Bagaimanakah senario ini akan berlaku tanpa pemindahan teknologi dengan negara lain? Maka tidak akan ada mana-mana negara akan sudi berkongsi teknologi dengan kita kerana kita telah melarang ekspor bahan nadir bumi ini. Tan Sri Speaker, Datuk Speaker, sebagai penutup, apa yang saya ingin suarakan dengan jelas adalah tidak harus ada golongan yang merasakan mereka terpinggir.
dari arus pembangunan. Pembangunan dalam erti kata sebenar perlu menyumbang kepada pembangunan bangsa Malaysia dan pertumbuhan ekonomi berterusan, serta bebas dari cengkaman politik seperti yang diamalkan oleh kerajaan campuran sekarang ini. Sekian, terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Merbuk. Dipersilakan Yang Berhormat Subang. Terima kasih Tuan Speaker atas peluang bagi saya untuk membahas kajian separuh penggal Rancangan Malaysia ke-12. Terdapat 3 tema utama RMK12 iaitu A. Menjana semula ekonomi, B. Memperkukuhkan keselamatan, kesejahteraan dan inklusiviti, dan C. Melonjakkan kemampanan. Saya ingin memberi pandangan ringkas dalam 10 minit yang diberi ini kepada tema ketiga iaitu melonjakkan kemampanan dan khasnya sasaran net zero dan the green economy. Saya meneliti 5 sektor ekonomi Malaysia yang akan memainkan peranan penting ke arah net zero dan green economy iaitu pertanian ladang biomass, penjanaan renewable energy, pelombongan rare earth, pembuatan berhala green technology dan perkhidmatan hijau. Mari kita mula dengan sektor peladangan. Walaupun sektor peladangan kelapa sawit adalah sektor yang cukup berjaya di Malaysia, industri ini sedang menghadapi isu labour shortage yang ketara sekali dan isu ini akan menjadi lebih masalah pada masa depan apabila Indonesia menjadi lebih kaya dan pekerja sawit mereka tidak lagi berminat datang ke Malaysia. Berdasarkan ramalan saya, dalam jangka masa 10 tahun yang akan datang ini, oleh kerana kekurangan pekerja mahir daripada Indonesia, pekerja Bangladesh ada tapi tak cukup mahir, kawasan tanaman kelapa sawit di Malaysia akan mengecut sebanyak 0,5 ke 1 juta hektar. Oleh demikian, kerajaan perlu membuat rancangan dan memberi insentif untuk menggalakkan penanaman ladang-ladang biomass yang tidak memerlukan tenaga buruh yang setinggi seperti kelapa sawit. Penanaman ladang-ladang biomass seperti kenaf, buluh, napier dan pokok akasia ini bakal menjadi bahan dan sumber utama penjanaan kuasa biomass renewable energy. Sekiranya kita mempunyai ladang biomass sejumlah 1 juta hektar, kita boleh menjana 20 gigawatt capacity of renewable energy. Ini cukup untuk kesemua keperluan negara kita iaitu 13 gigawatt sekarang dan boleh lagi ekspor 7 gigawatt renewable energy ke negara-negara lain. Dengan mengakhiri poin tersebut, saya beralih fokus kepada sektor penjanaan kuasa dari kesemua dasar ekonomi madani yang saya telah kaji. The National Energy Transition Roadmap (NETR) merupakan dasar ekonomi yang terbaik. Dalam usaha mencapai sasaran net zero dan menerapkan ekonomi yang lestari, Malaysia perlu memberi tumpuan utama untuk menyediakan renewable energy. Renewable energy ini memberi fokus utama kepada solar, tetapi kurang fokus kepada biomass, biogas dan mini hydro. Pada pendapat saya, fokus utama kepada solar adalah satu kesilapan, kerana solar ini tidak akan menambah gross national income GNI kepada negara berbanding dengan biomass, biogas dan mini hydro. Solar juga memerlukan bateri kapasiti yang cukup besar kerana ia hanya mempunyai operational efficiency 4 jam sehari saja. Dalam topik yang sama, kerajaan boleh dan perlu mempercepatkan proses NETR ini dengan mengubah loji-loji pembakaran arang batu kepada penggunaan biomass yang lestari. Adakah ini mungkin dilakukan? Jawapannya senang, ya. Dan contoh yang boleh diambil adalah dalam pengalaman negeri Denmark. Loji jana kuasa 1 gigawatt, 1,000 megawatt tu. Ørsted di Copenhagen telah berjaya transition daripada batu arang ke biomass. Ørsted Power Plant telah membuktikan bahawa proses transition daripada coal power to biomass dengan izin is technologically and financially feasible. Apa yang kita perlu lakukan adalah political will daripada kerajaan yang secukupnya untuk berunding semula dengan golongan-golongan maha kaya, iaitu tuan punya loji-loji semua Tan Sri inilah, ya, penjana kuasa yang berasaskan batu arang. Arang batu ni kita 1 biji pun, seketul pun tak ada di Malaysia. Proses rundingan semula itu perlu dilakukan secara transparan, dilaporkan kepada dan dipantau oleh ahli-ahli parlimen di sini. Sektor yang berikutnya adalah sektor pelombongan dan pembuatan. Tadi saya dengar kawan baik saya dari Kelantan, Kelantan juga sini,
ya, tentang rare earth. Dalam sektor pelombongan, Malaysia diberkati dengan penemuan minyak dan gas sejak tahun 1970-an. Sekarang kita berada dalam era kebangkitan mineral yang baru, iaitu rare earth elements, REE. REE ini adalah sangat penting untuk pembuatan produk teknologi hijau seperti laser, magnet untuk wind turbine, dan bateri untuk kenderaan elektrik. Walaupun saya maklum bahawa Malaysia mempunyai rekod alam sekitar yang buruk dalam pelombongan REE, saya percaya bahawa dengan penggunaan standard yang terbaik, kita boleh menyimpan sisa REE dengan lebih selamat. Terutamanya kita boleh dan harus mengambil dasar-dasar daripada negara Kanada, sebuah negara yang terkenal dalam standard alam sekitar tertinggi dan juga dalam isu pelombongan REE. Jadi lebih baik menteri bawa kita lah berapa orang pergi Kanada tengok cara dia buat. Dengan adanya pelombongan REE ini, kita balik pada isu industri perbuatan untuk menghasilkan high value end products. Dasar ekonomi REE yang terbaik adalah untuk membenarkan 50% logam REE ini diekspor dan 50% yang selebihnya diproses sebagai barang teknologi hijau akhir. Dalam dasar 50-50 ini, kita akan dapat menggalakkan industri pelombongan to start the mining dan juga industri perbuatan teknologi hijau kita. Berapakah nilai sektor pembuatan ini? Nilai deposit REE di Malaysia ni dikatakan lebih kurang 800 bilion. Tapi jika kita memproses setengah bahan mentah ini menjadi produk tersiap, kita berpotensi menghasilkan lebih kurang 2.8 trilion daripada pangkalan 400 bilion dasar REE. Angka ini menggunakan anggaran konservatif nilai tambah sebanyak 7 kali ganda daripada bahan mentah. Dengan menganggarkan margin pengeluaran pracukai sebanyak 10% return on investment dalam sektor industri baru ini, kita boleh menghasilkan lebih kurang 280 bilion keuntungan pracukai, di mana pada kadar cukai korporat 25%, kerajaan ini akan dapat mengumpul 70 bilion cukai pendapatan korporat saja. Angka ini belum mengambil kira cukai pendapatan peribadi daripada pekerjaan-pekerjaan, ya, cukai penggunaan, cukai jualan, cukai ekspor langsung. Pada perkiraan mudah yang saya buat ni, saya rasa industri ini boleh memberi sekurang-kurang 120 bilion kepada semua cukai yang dikutip. Jumlah yang besar ini, tuan-tuan, puan-puan semua, kawan-kawan baik saya semua di Dewan ini, boleh digunakan untuk merancangkan DVEX kita, Development Expenditure kita, dan boleh mengurangkan beban hutang negara. Fokus terakhir saya ialah tentang sektor perkhidmatan hijau. Jika negara kita mencapai sasaran net zero daripada renewable energy dan memiliki kapasiti membuat teknologi hijau dengan REE, negara kita akan secara automatik menjadi hub utama perkhidmatan hijau di rantau ini dan kalau bukan sedunia. Perkhidmatan hijau ini melibatkan rangkaian perkhidmatan kompleks seperti perdagangan carbon credit, carbon trading, perundingan kelestarian, penyediaan standards dan certification, pengesahan sustainability, penyelidikan biodiversity serta perkhidmatan pelbagai yang lain daripada pemasaran hingga ke juruteraan hijau. Saya juga membayangkan Net Zero Malaysia sebagai pusat serantau utama bagi semua syarikat teknologi hijau, sama ada daripada China, Korea, Jepun, iaitu daripada timur ataupun baik daripada barat. Impian saya adalah untuk melihat Malaysia berubah daripada negara yang mengalami cabaran ekonomi setiap tahun dan terperangkap dalam pendapatan sederhana, this middle income trap, menjadi sebuah kuasa besar global dalam teknologi hijau dan perkhidmatan. Dan dalam selain isu ekonomi, Malaysia juga perlu berada dalam barisan hadapan dalam usaha melawan perubahan iklim. We have to be at the forefront of climate change, dengan izin. Dengan perancangan yang cermat dan political will untuk mendukung visi ini, kita akan dapat menghentikan aliran modal, menggalakkan pelaburan asing dan domestik untuk kembali di Malaysia serta mencegah kehilangan tenaga kerja generasi muda dengan mencipta peluang pekerjaan-pekerjaan yang terbaru, yang menarik dan bermakna. Orang muda kita ni bukan saja nak kerja, dia nak kerja yang bermakna. What better thing to do than to help fight climate change? Untuk kebaikan Malaysia dan sedunia, kita mesti mengambil langkah-langkah besar ini sekarang melalui kajian semula dasar RMK 12 ini. Tuan Speaker, saya ingin
menyentuh tentang isu corruption. Ya, saya amat gembira mendengar pembahasan ucapan daripada Yang Amat Berhormat Tambun bahawa kerajaan ini akan mengadakan sistem anti rasuah yang lebih serius. Namun saya ingin tanya 3 soalan saja. Pertama, tentang asset declaration oleh semua ahli-ahli parlimen dan penjawat-penjawat awam yang tinggilah, KSU semualah, ya, dan menteri-menteri. Selepas isytihar ni, kerajaan juga perlu melakukan audit harta-harta tersebut. Bolehkah kita buat ni? Saya nak tanya kerajaan, can we do this as soon as possible? Kedua, saya nak mencadangkan unexplained wealth order yang dipakai di United Kingdom, bolehkah kita adopt prinsipal yang sama? Dan ketiga, isu corruption dalam parti-parti politik. Saya mencadangkan agar kerajaan mengubah Akta Pembiayaan Politik atau Political Financing Act serta-merta. Saya sebagai pengerusi APPGM Pendanaan Politik, I think this is so important dengan izin. Ya, itu sajalah ucapan saya. Sekarang kita di Q3 tahun 2023, satu dunia sudah mula beranjak daripada COVID-19, jadi RMK12 ni memang separuhnya tak boleh pakai lah, sebab kita dah keluar daripada COVID-19. Ya, saya cuma harap cadangan-cadangan saya pada ucapan ini boleh diterima oleh kerajaan sebagai komponen-komponen ekonomi madani yang baru. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Subang. Dipersilakan Yang Berhormat Pokok Senang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih Datuk Seri Yang di-Pertua kerana memberikan peluang kepada saya untuk terlibat dalam perbahasan kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12 bagaimana yang dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Tambun semalam. Tuan Yang di-Pertua, saya mengucapkan tahniah kepada kerajaan kerana telah meletakkan penghapusan rasuah sebagai antara anjakan utama dalam dokumen KSP RMK ini. Sudah tentu saya menyokong penuh anjakan utama ini. Cuma apa yang rakyat bangkitkan ialah bagaimana dengan prinsip pelaksanaannya. Itu persoalan. Adakah secantik lakaran perancangan dalam senarai anjakan utamanya atau menghapuskan rasuah sekadar slogan kerajaan madani tetapi pengamalannya jauh langit dari bumi? Tidak guna jika kita mempunyai perancangan yang cantik di atas kertas tetapi amalannya di alam realiti ibarat suci dalam debu. Malah keseluruhan dokumen KSP RMK ini kurang nilainya jika perasuah dibebaskan. Jangan tangan kiri melawan rasuah tetapi tangan kanan membela perasuah. Tuan Yang di-Pertua, fokus utama perbahasan saya adalah mengenai soal federalisme, iaitu hubungan persekutuan dengan negeri. Saya mengharapkan agar kita dapat meletakkan satu garisan sempadan berpolitik yang jelas. Sewajarnya setiap agenda pentadbiran, dasar serta polisi berkerajaan dibangunkan secara kerajaan dengan kerajaan, bukan memilih warna politik yang sama. Saya meneliti satu tajuk khusus dalam soal keterangkuman wilayah yang seimbang, iaitu pada bab 5. Menuju ke arah wilayah yang seimbang, dinyatakan di sini bahawa 28.7 bilion atau 51.3% daripada keseluruhan peruntukan bagi perbelanjaan pembangunan asas diagihkan kepada 6 negeri yang kurang berkemampuan. Saya mohon kerajaan memperincikan jumlah yang diperuntukkan khusus kepada negeri Kedah dan dinyatakan sama ada peruntukan tersebut adalah projek sambungan atau projek yang baru. Saya mengharapkan agar kerajaan turut mempertimbangkan peruntukan pembangunan kepada projek-projek baru yang diutarakan daripada kerajaan negeri, tidak sekadar peruntukan kepada projek sambungan. Tuan di-Pertua, seharusnya kerajaan memberikan layanan yang sama adil kepada semua negeri-negeri yang ada, khususnya kepada negeri-negeri pembangkang.
Kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan seolah-olah mahu meminggirkan pentadbiran negeri di bahagian utara, khususnya hanya disebabkan oleh perbezaan parti politik, menggambarkan sikap tidak matang sesetengah pimpinan kerajaan persekutuan. Saya yakin rakyat meneliti setiap tindakan, kenyataan dan cemuhan yang dibuat oleh setengah pihak. Apakah hak memilih rakyat dalam sebuah sistem demokrasi tidak lagi dihormati oleh gabungan parti yang kononnya demokratik? Tuan Dipertua, baru-baru ini Menteri Ekonomi mengeluarkan kenyataan bahawa negeri-negeri membangun tidak mempunyai perancangan ekonomi tersendiri meskipun diberikan peruntukan pembangunan yang tinggi. Saya ingin jelaskan bahawa kenyataan negeri-negeri membangun tidak mempunyai perancangan ekonomi yang baik sebenarnya sama sekali tidak berasas sedikit pun. Apakah hujah dan justifikasi seorang menteri mengeluarkan ucapan sedemikian rupa sedangkan beliau sendiri hadir dalam satu program kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12 bersama Yang Amat Berhormat Menteri Besar Negeri Kedah sebelum ini? Saya ingin jelaskan di sini bahawa kami di Kedah sebagai contoh mempunyai plan perancangan pembangunan ekonomi yang tersendiri, iaitu Plan Kedah 2035. Kerajaan negeri Kedah sedang berusaha sedaya upaya memastikan setiap yang dirangka dalam Plan Kedah 2035 ini direalisasikan sepenuhnya. Jadi, bagaimana Menteri Ekonomi boleh mengeluarkan kenyataan negeri-negeri tertentu khususnya seperti negeri Kedah tidak mempunyai perancangan ekonomi yang berstrategi? Apakah beliau sekadar membaling batu, sembunyi tangan dan tidak berpijak pada fakta dan realiti yang ada di depan mata? Tuan Yang Dipertua, saya ingin menyentuh juga soal yang berkait dengan pembinaan lapangan terbang atau KSP yang terangkum di bawah projek Kedah Aerotropolis. Kami telah menyatakan pendirian yang jelas bahawa Kedah bersedia untuk membentangkan perancangan terkini projek KSP untuk diteliti oleh pihak Kerajaan Persekutuan. Oleh sebab itu, surat resmi telah dikemukakan kepada Kerajaan Persekutuan menggambarkan keseriusan Kerajaan di Kedah dan KSP Holding untuk mengangkat projek ini ke tengah. Tetapi apa bentuk layanan yang diterima, saya kira masih mendukacitakan. Lebih malang lagi, pihak kementerian yang bertanggungjawab memberi ulasan dan pandangan bukan pada kerangka projek terkini, sedangkan sudah beberapa kali dijelaskan bahawa perkhidmatan kargo yang cuba ditawarkan oleh KSP berbeza dengan kargo yang sedia ada dan beroperasi di KLA. Isunya bukan soal apa plan kita, tetapi ketidaksediaan Kerajaan Persekutuan untuk mendengar. Sedangkan isu yang kita bangkitkan ini juga adalah merupakan soal masa depan negara kita. Tuan Dipertua, di hujung perbahasan ini saya ingin menyentuh beberapa perkara berkaitan dengan kawasan parlimen saya, kawasan Pokok Sena, yang memohon agar dipertimbangkan oleh kerajaan yang juga ada kaitan dengan RMK ini. Pertama, saya mohon untuk dipertimbangkan sebuah IPD di kawasan parlimen Pokok Sena, serta dalam masa yang sama menambahkan jumlah anggota di kawasan ini. Saya dimaklumkan anggota yang sedia ada hanya lingkungan 13 orang anggota sahaja, yang sudah tentu tidak cukup untuk menampung sebuah kawasan parlimen yang seluas ini. Bahkan tapak untuk pembinaan IPD ini sebenarnya telah tersedia, hanya menunggu kelulusan dan peruntukan dari Kerajaan Persekutuan saja. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mohon mencadangkan supaya sebuah wisma pentadbiran persekutuan yang berpusat boleh diwujudkan di Parlimen Pokok Sena. Ini bagi memudahkan segala urusan yang berkaitan dilaksanakan. Apa yang menyedihkan, sebagai contoh, bangunan untuk pejabat agama juga tidak tersedia di Parlimen ini sejak sekian lama. Yang ada hanyalah bertaraf sewaan, sedangkan pelbagai urusan rakyat turut melibatkan pejabat agama itu sendiri. Yang ketiga, isu projek menaik taraf jalan dari persimpangan Jalan Langgar ke persimpangan Kepala Batas. Saya dimaklumkan projek pengambilan tanah telah selesai sejak tahun 2007 lagi, yang menelan kos lebih daripada 600 juta.
Namun sehingga kini status pembinaannya masih tergantung selama 15 tahun. Jalan ini amat diperlukan bagi mengatasi masalah trafik di laluan yang berhampiran dengan Hospital Sultanah Bahiyah. Jadi saya mohon agar ketiga-tiga perkara khusus yang saya bangkitkan, khusus untuk Parlimen saya di Pokok Sena mendapat perhatian dari Kerajaan Persekutuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berhormat. Pokok Sena dipersilakan Yang Berhormat Sirian. Timbalan Speaker, sebentar isu peraturan. Cuba nak minta penjelasan Tuan Timbalan Speaker, peraturan 51 mengenai proses mengambil sumpah. Saya cuma ingin tanya kepada Tuan Timbalan Speaker, bilakah calon yang menang di Parlimen Pulai, Suhaizan Hayat, akan dijemput untuk mengambil sumpah di Dewan Yang Mulia ini? Kerana saya masa berkempen dijangkakan hari pertama beliau akan dijemput. Kita sudah bersidang hari kedua. Jadi saya cuma ingin penjelasan bilakah beliau akan dijemput untuk mengambil sumpah. Terima kasih Speaker. Terima kasih Yang Berhormat Jelutong. Kita ada beberapa hari lagi untuk persidangan berkaitan dengan RMK 12 ini. Apa yang saya telah dimaklumkan oleh Yang di-Pertua, ia akan berlaku insya-Allah dalam masa sebelum tamat tempoh yang ditetapkan. Terima kasih. Berikutannya. Terima kasih, Terima kasih Speaker. Baik. Berikutannya dipersilakan Yang Berhormat Sirian. Terima kasih, Datuk Yang Ditua. Saya mulakan perbahasan saya dengan menzahirkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di atas pembentangan kajian separuh penggal Rancangan Malaysia ke-12 yang mensasarkan untuk menjadi negara kita yang tercinta ini menjadi mampan, sejahtera dan berpendapatan tinggi. Sirian amat menyambut baik pembentangan kajian separuh penggal RMK ini. Datuk Yang Ditua, dalam pembentangan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah menyebut, saya ulang, telah menyebut tentang pencapaian Sarawak yang boleh dijadikan teladan dan contoh. Mengapa tidak, Datuk Yang Ditua? Ya, banyak telah dicapai oleh Sarawak, lebih lagi sejak 10 tahun yang lalu. Antara yang paling ketara, baru-baru ini Bank Dunia telah mengisytiharkan Sarawak sebagai negeri berpendapatan tinggi, iaitu high income state. Kalau 10 tahun yang lalu Sarawak adalah antara 5 negeri yang termiskin di negara kita. Sekarang Sarawak diisytiharkan sebagai negeri berpendapatan tinggi atau high income state, iaitu bersama-sama dengan Penang, Selangor, wilayah Persekutuan. Tahniah Kerajaan Sarawak di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Premier Sarawak, Yang Amat Berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Johari Tun Openg, kerana telah mengeluarkan Sarawak dari negeri atau wilayah miskin kepada negeri berpendapatan tinggi. Datuk Yang Tua, negeri berpendapatan tinggi. Seterusnya saya percaya usaha Sarawak seterusnya adalah
untuk meningkatkan pendapatan isi rumah atau household income. Datuk Yang Tua, saya percaya dengan strategi yang ada dengan Sarawak, iaitu strategi yang dinamakan Post-COVID Development Strategy 2030. Usaha ini akan dapat direalisasikan. Datuk Yang Tua, untuk meningkatkan pendapatan isi rumah, to increase the household income, bukan hanya bergantung kepada kerajaan Sarawak. Maka dengan ini saya mengalu-alukan dan menyambut baik pembentangan kajian separuh penggal Rancangan Malaysia ke-12 yang telah memperuntukkan berbilion-bilion ringgit untuk membantu rakyat miskin tegar dan miskin. Datuk Yang Tua, di Sarawak, termasuk di kawasan parlimen saya, Serian, masih ramai yang tergolong dalam golongan miskin tegar atau IKC. Mereka ini masih memerlukan bantuan dari kerajaan pusat, kerajaan perpaduan. Seterusnya, Datuk Yang Tua, saya pergi ke persempadanan bahagian pilihan raya. Kali terakhir persempadanan bahagian pilihan raya atau delineation exercise adalah pada tahun 2003, iaitu 20 tahun yang lalu. Dan persempadanan bahagian pilihan raya ini telah digunakan dalam 5 pilihan raya yang lepas, iaitu untuk PRU ke-11 pada tahun 2004, PRU ke-12 tahun 2008, PRU ke-13 2013, PRU ke-14 pada tahun 2018 dan PRU ke-15 iaitu pada bulan November tahun lepas. Datuk Yang Tua, 20 tahun bagi sesebuah negara. Dengan penduduk kita sekarang hampir 33 juta. Adalah bagi saya satu masa yang panjang. Maka oleh yang demikian, Datuk Yang Tua, adalah menjadi harapan saya, adalah menjadi harapan Serian, dan bukan saja menjadi harapan, tetapi kita inginkan supaya persempadanan bahagian pilihan raya bagi seluruh negara diadakan selewat-lewatnya sebelum pilihan raya ke-16 diadakan. Datuk Yang Bertua, mengenai persempadanan pilihan raya, bahagian pilihan raya, negeri Sarawak bersama-sama dengan Sabah, wilayah Sarawak bersama-sama dengan wilayah Sabah. Dari segi landmassnya, 60% dari total land area of Malaysia adalah di Sabah dan di Sarawak. Oleh yang demikian, Datuk Yang Bertua, kita harapkan, Serian amat mengharapkan agar bila persempadanan bahagian pilihan raya ini diadakan, bagi membolehkan pilihan raya umum ke-16 diadakan nanti, iaitu sebelum 2027. Kita amat berharap agar 35% dari kursi parlimen Dewan Rakyat ini diberi kepada Sabah dan Sarawak. Datuk Yang Bertua, seterusnya saya ingin pergi ke keterjaminan makanan, food security. Baru-baru ini, just last week, baru minggu depan,
Bukan saja di Serian, bukan saja di Sarawak. Saya fikir di seluruh negara. Harga beras naik mendadak. Harga beras naik mendadak. Mengapa? Kerana kita terlalu banyak bergantung dengan import. Saya telah dimaklumkan bahawa negara kita, Malaysia, masih bergantung dengan 38% supply beras. Itu yang betul. Beras adalah makanan uji. Kita semua di Asia, di Southeast Asia dan juga di Malaysia. Tanpa beras, kita mati. I cannot live without beras. I cannot live without rice. Negara kita, iklim kita, topografi kita sama dengan topografi iklim di Vietnam. Kalau berpuluh tahun yang lepas, Vietnam adalah pengimport beras. Tetapi sekarang Vietnam adalah ekspor ketiga di seluruh dunia. Sama iklim, sama topografi. Kalau Vietnam boleh menjadi negara import, negara ekspor, tidak ada sebab Malaysia, negara kita yang sama iklim, sama topografi dengan Vietnam, tidak boleh menjadi pengekspor beras. Sekurang-kurangnya boleh jadi self independent. Datu yang tua banyak yang perlu masih saya utarakan, tetapi memandangkan masa telah mengarahkan supaya saya berhenti, saya harap saya akan dapat sambung dalam Belanjawan 2024. Maka dengan ini, Datuk Yang Tua, Serian menyokong kajian separuh penggal Rancangan Malaysia ke-12. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Serian. Dipersilakan Yang Berhormat Pasir Salak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Datuk Speaker dan sidang Parlimen yang dirahmati Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Terima kasih Datuk Yang Petua kerana memberi peluang kepada Pasir Salak untuk turut serta membahaskan kajian semula tema dan pemangkin dasar RMK yang ke-12 yang dibentangkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri di Dewan Yang Mulia ini. RMK 12 berteraskan 3 tema utama, iaitu menjana semula ekonomi, yang kedua memperkukuh keselamatan, kesejahteraan dan inklusiviti, dan yang ketiga melonjakkan kemampanan. Pasir Salak ingin menyentuh tema yang kedua, memperkukuh keselamatan, kesejahteraan dan inklusiviti. Datuk Yang Dipertua dan sidang Parlimen yang dirahmati Allah, Pasir Salak ingin menyentuh sektor pertanian. Sektor pertanian adalah sebahagian daripada sektor penting di negara ini. Kawasan Pasir Salak adalah kawasan pertanian yang luas, iaitu di Fekra Subang Perak dan di Sungai Manik, yang keluasannya dicampurkan dua-dua tu kira-kira 30,000 hektar. Sudah tentu kawasan di Parlimen Pasir Salak ini harus diberi perhatian oleh Menteri Pertanian. Dulu Menteri Pertanian pernah berjanji untuk datang melawat ke kawasan Pasir Salak, tetapi sehingga hari ini gagal untuk datang ke tempat kawasan Pasir Salak. Pasir Salak ingin menyatakan bahawa ada 2 isu yang sangat penting untuk ditambah baik. Pertamanya, isu benih padi sah
di Fekra Subang Perak. Fekra Subang Perak mempunyai kapasiti mengeluarkan 6,000 metrik tan benih padi sah. Tetapi Fekra diberi kota hanya 3,000 metrik tan sahaja. Baru-baru ini benih padi sah untuk musim ini yang dikeluarkan daripada syarikat di Kedah, syarikat 888 telah menaikkan harga daripada RM35 sampai ke rumah kepada RM45 secara tidak sah. Petani memaklumkan kepada Pasir Salak bayaran tu mestilah dibayar secara tunai dan perkara ini tidak sepatutnya berlaku. Kerana pihak syarikat telah menindas petani dan tidak mengeluarkan risit. Yang kedua, penyediaan prasarana sawah padi belum lagi mendapat perhatian daripada pihak kerajaan. Salah satu perkara yang paling diperlukan pesawah ialah kecukupan air ke dalam sawah dan bendang peparitan di Sungai Manik. Peparitan di Sungai Manik juga belum sempurna. Sebelum ni Pasir Salak ada mengusulkan perkara ini di dalam pembentangan yang lalu. Ada lagi petak-petak sawah yang tidak mendapat air untuk musim kali ini, terutamanya di Pari 4A dan Sungai Kruin yang Pasir Salak sebutkan sebelum ni. Pasir Salak berharap perkara ini dapat diselesaikan segera selepas kajian separuh penggal RMK12. Oleh itu, Pasir Salak menggesa kerajaan memberi perhatian kepada dua perkara yang disebutkan tadi. Kalau tidak, petani akan kecewa dan mereka akan menukar tanah tersebut daripada sawah padi kepada kebun sawit. Walaupun status tanah tersebut telah digazetkan kepada tanaman padi. Datuk Yang di-Pertua, Pasir Salak juga ingin menyentuh sektor pendidikan. Baru-baru ni Pasir Salak dikunjungi oleh YDP PIBG Sekolah Kebangsaan Sungai Galah. Beliau memohon Pasir Salak untuk menyebut isu ini di Parlimen. Isunya ialah SK Sungai Galah telah memohon menyegerakan naik taraf elektrik di sekolah tersebut. Untuk makluman, pendawaian elektrik ini tidak pernah dinaik taraf sejak penubuhannya pada tahun 1976. Dimaklumkan peruntukan sudah ada tapi tidak turun ke sekolah tersebut. Segala agensi yang berkaitan seperti JKR telah pun selesai membuat laporan. Jadi apa masalahnya? Mohon pihak kementerian tidak melambat-lambatkan perkara ini kerana demi untuk anak didik yang ada di SK Sungai Galah, Kampung Gajah tersebut. Yang kedua, tentang kesejahteraan guru duka lara yang tinggal berjauhan sama ada di Sabah, Sarawak atau Semenanjung. Pasir Salak menggesa pihak kementerian menyelesaikan masalah guru duka lara yang telah pun menteri sebut sebelum ini nak menyelesaikan perkara ini. Tetapi baru-baru ini kita jumpa. Ini bagi memastikan pendidikan di Malaysia dapat ditingkatkan dari masa ke semasa, kerana Pasir Salak dikunjungi oleh ibu bapa seorang guru bernama Insyirah binti Syarifuddin yang bertugas di Sabah. Suaminya bekerja di Selangor. Beliau telah mengalami keguguran baru-baru ini dan berjauhan daripada ibu bapa dan suami. Beliau telah memohon pertukaran, tapi malangnya sampai saat ini belum diluluskan permohonannya oleh KPM. Ini adalah beberapa kisah yang perlu diberikan perhatian agar guru-guru dapat mendidik anak bangsa dengan baik tanpa ada masalah yang berat yang mengganggu tugas dan tanggungjawab seorang guru. Akhir sekali, dalam menangani kemiskinan dan membina inklusif tumpuan mestilah difokuskan kepada program yang sedang dilaksanakan serta harus disiapkan secepat mungkin. Baru-baru ini Pasir Salak menghadiri mesyuarat program pembasmian kemiskinan. Kita dapati daripada 191 rumah yang ditawarkan percuma kepada orang miskin tegar,
hanya 17 buah sahaja diluluskan setakat ini. Jadi perkara ini mesti diambil perhatian oleh pihak kerajaan supaya menyelesaikan masalah miskin tegar, terutamanya di Parlimen Pasir Salak. Akhir sekali, Pasir Salak berharap segala yang dirancang dan dilaksanakan dengan baik hendaklah telus dan berkesan. Pasir Salak, ada masa lagi minta izin. Ya, silakan. Terima kasih. Pasir Salak tersebut mengenai pembasmian kemiskinan. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri juga menyebut mengenai menoktahkan kemiskinan. Adakah Pasir Salak bersetuju yang lebih tepat ialah bagaimana kita menguruskan kemiskinan. Kemiskinan tetap akan berlaku sebab itu dia dimasukkan dalam asnaf penerima zakat, asnaf fakir miskin. Maknanya miskin tetap akan ada. Tapi bagaimana kita nak uruskan supaya dia dikurangkan dan dia keluar daripada kemiskinan. Adakah Pasir Salak setuju dengan kenyataan itu? Terima kasih. Baik, terima kasih Al-Ustaz. Pasir Salak bersetuju dengan Al-Ustaz. Tapi nak menamatkan, menoktahkan kemiskinan tegar pada tahun ni rasanya mungkin tak dapat kot. Jadi masukkan ucapan Al-Ustaz dalam Pasir Salak. Okey, akhir sekali, hanya Allah sahaja yang maha mengetahui lagi bijaksana. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Yang Berhormat Pasir Salak. Dipersilakan Yang Berhormat Taiping. Terima kasih Dato' Timbalan Speaker. Kajian separuh penggal IMK ke-12 yang dibentangkan hari semalam mengandungi dasar dan strategi yang mampan dan tepat pada matlamatnya. Saya ingin ucapkan tahniah kepada kerajaan kerana mampu mempersembahkan kajian separuh penggal IMK 12 yang menjadi asas kepada kemajuan ekonomi negara pada masa ini. Saya amat tertarik dan menyambut baik pendekatan dan hala tuju kerajaan dalam menjadikan industri high growth, high value berasaskan peralihan tenaga sebagai salah satu daripada 17 anjakan besar dalam KSP IMK 12. Telah juga dinyatakan bahawa pelaksanaan pelan hala tuju peralihan tenaga negara ataupun NETR akan dijadikan fokus utama dan kapasiti tenaga boleh baharu dari sektor solar, mini hidro, biotenaga dan hidrogen akan ditingkatkan. Sasaran terpilih KSP IMK 12 yang menetapkan 31% kapasiti terpasang tenaga boleh baharu juga harus dipuji dengan suatu sasaran tenaga boleh baharu pada tahun 2050 sebanyak 70%. Ini merupakan satu pendekatan yang mencabar dan amat berani, namun bukan sesuatu yang tidak mungkin dicapai. Dalam perkara ini, saya mencadangkan supaya kerajaan boleh mengambil pendekatan penglipatan the whole of society dengan izin dalam usaha mencapai matlamat ini. Selain daripada bergantung kepada belabur-belabur besar dalam sektor tenaga boleh baharu, penglibatan rakyat dari akar umbi juga harus digalakkan. Dan ini adalah penting sebagai usaha untuk memupuk kesedaran dari kalangan rakyat jelata. Apabila kita berbincang berkenaan dengan tenaga boleh baharu pada hari ini, penglibatan rakyat biasa secara terus adalah dengan pemasangan sistem solar, biarpun di rumah ataupun di pejabat. Untuk pelabur-pelabur besar, mungkin terlibat dalam mini hydro, biogesim, ataupun biomass dan sebagainya, biogas dan sebagainya, dan juga large scale solar. Tetapi bagi rakyat jelata, penglibatan secara terus adalah pemasangan sistem solar, biarpun di rumah ataupun di pejabat. Namun perkara pertama yang masuk ke dalam minda rakyat jelata apabila fikir sama ada nak melabur dalam sektor ataupun pemasangan solar ataupun tenaga boleh baharu ini adalah masalah berkenaan dengan kos. Di sini saya ingin mencadangkan kepada kerajaan untuk membuka satu lembaran baru dalam industri tenaga boleh baharu. Cadangan saya adalah nombor 1, kerajaan memberikan tax exemption dengan izin ataupun pengecualian cukai untuk kos pemasangan sistem solar atas bumbung ataupun mereka yang menyertai program Net Energy Metering (NEM). Kita sekian maklum sepanjang masa ini pengecualian cukai adalah diberikan kepada SME ataupun perniagaan di bawah Green Incentive Tax Allowance kita dan juga Green Incentive Tax Exemption kita, yang mana adalah tidak terpakai kepada pembayar cukai individu.
Pada masa yang sama, pengecualian cukai ini adalah selaras dengan pelaksanaan subsidi bersasar tenaga yang akan dilaksanakan mungkin tidak lama lagi dengan memberikan galakan dan ganjaran kepada mereka yang menyertai program tenaga boleh baharu. So, dalam perkara ini, kita boleh bayangkan sekiranya pemasangan sistem solar untuk suatu kapasiti sederhana, katakan dalam kos RM40,000. Sekiranya tax exemption boleh diberikan kepada jumlah kos RM40,000 ini, saya percaya bahawa ramai rakyat akan melibatkan diri dalam sektor ini. Cadangan saya kedua, Tuan Datuk Timbalan Yang Dipertua, kerajaan juga harus melakar dan menggalakkan fasiliti pinjaman dengan faedah rendah kepada mereka yang mungkin menghadapi sedikit kesukaran dalam menampung kos pemasangan. Fasiliti pinjaman yang sedia ada dalam pasaran adalah amat terhad dan saya mencadangkan bahawa fasiliti pinjaman ini dapat dilaksanakan dengan pembayaran ansuran pinjaman daripada hasil penjimatan elektrik oleh peserta program. Maksud dia, apabila pemilik rumah hendak memasang sistem solar, jumlah yang dijimat pada bulan itu, katakan dalam lingkungan 60%, jumlah itu boleh dibayar terus kepada pihak bank yang memberikan fasiliti pinjaman itu, dan ini akan membolehkan bank memberikan pinjaman tanpa cagaran dengan lebih rela hati. Maka dengan itu, suatu assignment dengan izin, hasil penjimatan elektrik oleh peserta boleh diberikan kepada institusi kewangan yang terbabit. Bagi pemasangan sistem solar oleh SME dan perniagaan pula, saya menyarankan supaya kerajaan dapat menggubah polisi baharu supaya fleksibiliti diberikan kepada pemilik premis dalam isu had pemasangan. Baru-baru ini, pada bulan Ogos yang lepas, saya mempunyai peluang untuk menyertai pelancaran solar power plant oleh Toyota Malaysia di Kamunting Taiping dengan kapasiti 14 megawatt yang merupakan plant yang paling besar di negeri Perak dengan 96,000 meter persegi ruang bumbung atas kilang. Inisiatif sebegini haruslah digalak, di mana sekiranya pengusaha mampu dan berhasrat, haruslah kerajaan memberikan kelonggaran untuk membenarkan hak pemasangan yang lebih tinggi berbanding dengan kadar penggunaan dan bergantung kepada ruang bumbung yang sedia ada. Sekiranya kita hendak mencapai suatu matlamat kita sebanyak 31% pada tahun 2025 dan 70% pada tahun 2050, maka kita perlu bersikap lebih terbuka dan progresif sekiranya kita mahu mencapai matlamat peratusan seperti yang disasarkan. Datuk Timbalan Yang Dipertua, tadi saya telah mengemukakan cadangan berkenaan dengan penglibatan whole of society dengan izin dalam usaha membangun dengan industri tenaga boleh baharu. Ia juga memberikan satu penyelesaian kepada keluarga-keluarga berpendapatan sederhana dalam menangani kenaikan tarif elektrik yang mungkin akan berlaku suatu hari nanti apabila subsidi dikurangkan dan apabila kos penjanaan elektrik meningkat. Dalam tahun-tahun yang akan datang, kita tidak dapat mengelak daripada pelaksanaan subsidi bersasar untuk memastikan penggunaan dan pemberian subsidi adalah pada tahap optimal. Strategi kerajaan adalah menyasarkan semula semua jenis subsidi termasuk elektrik, diesel dan RON 95. Saya mengambil kesempatan ini untuk memohon kepada pihak kerajaan dalam pelaksanaan subsidi bersasar haruslah memastikan kepentingan kesemua lapisan masyarakat termasuk golongan berpendapatan sederhana khasnya, iaitu golongan M40 adalah terpelihara. Golongan ini merupakan golongan yang membayar cukai, tetapi pada kebanyakan masanya bantuan daripada kerajaan tidak sampai kepada golongan ini. Impak terhadap kos sara hidup dan peningkatan harga barangan haruslah dikaji supaya impak tersebut dapat dikurangkan ke dalam suatu tahap minima. Pada masa yang sama, saya juga mengalu-alukan pendekatan kerajaan dalam memantapkan lagi perkhidmatan kesihatan di negara kita. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk memohon supaya pihak Kementerian Kesihatan memberikan perhatian yang serius terhadap kekurangan peralatan-peralatan kesihatan dan rawatan di hospital-hospital besar di negara kita. Khasnya bagi saya di kawasan saya, Hospital Besar Taiping. Hospital Taiping merupakan salah satu hospital yang mempunyai sejarah yang paling lama di negara kita. Dan saya telah dimaklumkan berkali-kali bahawa keperluan peralatan-peralatan rawatan adalah amat mendesak.
Pada awal tahun ini saya sempat untuk membekalkan satu unit video flexible scope bagi Jabatan ORL Hospital Taiping. Namun selandar yang saya ada di dalam tangan saya memang amat besar dan amat panjang, dan sememangnya ini memerlukan perhatian dan tindakan daripada pihak kerajaan. Tentu Timbalan Di-Pertua, dalam sasaran terpilih kajian separuh penggal Rancangan Malaysia ke-12 ini, kita nampak kita ada banyak sasaran telah pun ditetapkan seperti saya nyatakan tadi, 31% TPB menjelang tahun 2025, 40% kadar kita semula sisa isi rumah menjelang tahun 2025, pendekatan KDNK antara 5% hingga 6% dan sebagainya. Saya percaya bahawa dengan usaha gigih daripada pihak kerajaan bersama-sama dengan anggota-anggota kaki kerajaan yang amat mampan untuk membantu dalam melaksanakan segala polisi-polisi yang diperkenalkan. Saya mempunyai keyakinan bahawa kita mampu untuk mencapai hasrat ataupun matlamat ataupun target dengan izin seperti yang dinyatakan. Dengan itu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Datuk Speaker dan Sri Speaker yang memberikan kebenaran untuk saya menyertai pembahasan pada petang ini, dan saya mengokong usul yang dikemukakan oleh yang amat berhormat dari Tambun. Sekian daripada saya. Terima kasih. Terima kasih, Taiping. Sekarang saya jemput kapal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Tan Sri Yang di-Pertua kerana memberikan peluang saya mewakili kapal membahaskan kajian separuh penggal Rancangan Malaysia ke-12 2021-2025. Menurut bahagian pendahuluan buku dokumen yang dibekalkan, saya quote, dalam tempoh kajian semula 2021-2022, Malaysia mencapai pertumbuhan sosioekonomi yang memberangsangkan walaupun melalui cabaran pada peringkat global dan domestik. Ini adalah bukti kecekapan kerajaan sewaktu PM8 mengemudikan negara yang telah meletakkan objektif mencapai Malaysia makmur, inklusif, mampan. Saya tertarik kenyataan dalam ayat terakhir bahagian pendahuluan dokumen ini. Matlamat akhir kajian separuh penggal RMK ke-12 adalah yang untuk memastikan supaya tiada rakyat yang tertinggal daripada mendapat faedah pembangunan sosioekonomi dan mempunyai peluang yang saksama untuk meningkatkan taraf hidup serta menyediakan masa depan yang cerah buat generasi akan datang tanpa mengira kaum, lokasi, jantina dan latar belakang sosioekonomi. Ini saya rasa sangat holistik, sangat menyeluruh. Tapi saya kapan nak mensyurkan lagi lah yang betul. Tambah satu lagi lah golongan kritikal dan penting dan utama, iaitu tanpa mengira ideologi politik. Kerana ini adalah sangat penting. Nak buat reformasi, inilah dia di antara poin yang sangat penting. Ya. Seperti kamilah golongan wakil rakyat, blok bukan kerajaan, termasuk yang bebas lah, yang baru ni. Kerana kita dipilih selaku wakil kepada rakyat melalui proses demokrasi. Kerajaan yang adil, matang, yang madani, sewajarnya perlu menzahirkan profesionalisme dalam mengagihkan peruntukan setiap wakil rakyat tanpa mengira ideologi politik. Ringkasnya, setiap ahli parlimen sama ada kerajaan atau pembangkang adalah modal insan penting yang boleh membantu memperkasakan rakyat. Ini istilah yang digunakan dalam dokumen ini. Mana mungkin hanya wakil rakyat kerajaan sahaja dibenarkan mendapatkan peruntukan untuk menjaga maslahat 33 juta orang rakyat Malaysia. Kerajaan adalah bersifat regresif, terbalik kepada progresif. Andai tidak mampu berlaku adil, usah takut kepada pembangkang. Fastabiqul khairat, berlumba-lumbalah membuatkan kebaikan. Salurkanlah kepada setiap MP secara unconditional. Tak payahlah nak syarat-syarat yang betul, kerana ia adalah tindakan yang tepat dan betul. Noktah. Inilah reformasi sebenar-benarnya. Buktikanlah, wahai kerajaan madani.
Saya merujukkan kepada anjakan besar RMK 12 khususnya yang pertama tata kelola dan rangka kerja institusi. Saya sangat setuju dengan strategi ini, memperkukuh tata kelola dan integriti untuk membina semula kepercayaan dan keyakinan rakyat. This is ideal dengan izin. Saya yakin semua kita dalam Dewan ini bersetuju. No issue. Namun kerajaan mesti ada political will dengan izin, mesti menjadi contoh teladan yang baik. Jangan seperti Ketam. Saya Pulau Ketam di dalam kapal dan Seri Yang di-Pertua, kalau sesiapa yang nak tengok bagaimana Ketam berjalan tu bila air surut lah, kita akan tengok anak-anak Ketam keluar daripada tanah tu dan dia akan berjalan, dan memang dia tak boleh berjalan lurus. Jadi kita tak boleh jangan Ketam mengajak anak berjalan lurus, ibu dan bapa Ketam tak boleh jalan lurus, jalan ke tepi je. Seperti DNA ini must have good example par excellence daripada kerajaan. Anjakan besar ketiga, kemampanan fiskal dan sistem kewangan. Di antara strategi inisiatif utama iaitu memperkukuh Malaysia sebagai pusat kewangan Islam global. Kapar nak tanya perincian, apa maksud strategi ini? Sekilas pandang, Kapar sangat bersetuju. Namun persoalan asas, adakah sistem kewangan yang diguna pakai oleh kerajaan sekarang ini dan agensi sekarang ini sudah bebas daripada riba? Jika belum, adakah timeline untuk membebaskan kerajaan daripada riba? Kerana ia ada kaitan dengan keberkatan. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Biarlah selari dengan maqasid syariah yang seperti dimuatkan dalam dokumen ini. Biarkan kerangka adin sebagai prioriti paling utama. Anjakan besar pembudayaan masyarakat madani. Kapal merujuk di antara strategi yang disebutkan, membentuk jati diri berteraskan rukun negara. Untuk makluman dan seperti yang di dalam makluman yang di-Pertua, Tan Sri Yang di-Pertua, Kapar, Tumpat dan Ampang adalah di antara ahli jawatan kuasa pilihan khas, wanita, kanak-kanak dan pembangunan masyarakat yang baru balik daripada Australia dan New Zealand belajar bagaimana mereka di sana bersama dengan Pesuruhjaya kanak-kanak. Dan kita melihat kami itu ada satu pengalaman di mana kami disambut dengan cara dan bahasa Maori, iaitu indigenous di New Zealand. Apabila setiap kali kami program di pejabat, dan juga saya juga tertarik dengan sesi bersama Pesuruhjaya Indigenous People, Aborigines of New South Wales di Australia. Dan beliau memang menunjukkan begitu jati tinggi yang begitu tinggi dan keyakinan mengenai dia ni sebagai orang asal. Jadi saya mengesyorkan, tak banyak lagi masa ni dia bertua kan. Saya difahamkan kita ada akta mengenai orang asli di Semenanjung Tanah Melayu, ada enactment mengenai orang asal di negeri Sabah dan Sarawak. Saya mengesyorkan mungkin ada baiknya ada kajian yang betul-betul dibuatkan, menyeluruh dibuatkan supaya ada Suruhanjaya orang asal Malaysia yang merangkumi seluruh etnik pribumi orang asal seluruh negara Malaysia. Barulah kita menjadi Malaysia yang nak sebut madani, nak sebut Malaysia yang ada perpaduan dan sebagainya, bukan ada akta-akta yang asing. Mengenai isu dan cabaran, insiden ketidakharmonian masih terus berlaku. Kapar mencadangkan kerajaan mengkaji keperluan pelbagai etnik. Contoh, kaji melalui Maslow's Hierarchy of Needs. Dengan izin, majoriti Melayu, India dan Bumi Putra perlu apa? Majoriti kaum Cina perlu apa? Ini contoh. Ya. Jadi kita tidak boleh samaratakan keperluan etnik-etnik kerana ia mungkin menyebabkan di antara yang boleh menyebabkan ketidakharmonian. Sebab orang masih ramai lagi orang Melayu, orang India dan Bumi Putra yang tidak setaraf sosioekonomi dengan kaum Tionghoa.
Perkara asas untuk memupuk perpaduan ialah amalan hormat menghormati di antara satu sama lain. Saya sangat setuju apa yang disebut di dalam dokumen ini. Terlalu masa tak terlalu banyak apa yang dipertua. Saya setuju. Tapi not just talk but walk the talk. Dan prinsip-prinsip itu perlu diterjemahkan, perlu dirasai. Yang hormat menghormati perlu dibuat, perlu diamalkan. Kerajaan bukan hanya tumpukan ada minority rights, tapi bagaimana dengan majority rights supaya tiada pihak yang rasa terpinggir. Kerajaan perlu political will untuk benar-benar memberi ruang kepada semua pihak. Saya balik kepada kawasan Parlimen Kapar, Tan Sri Yang di-Pertua. Yang disebut juga dalam dokumen ini oleh Perdana Menteri, pengeluaran hasil hiliran getah yang nombor 1, pengeluar getah nombor 1 di dunia sebenarnya berada di Kapar. Dan Northport juga berada di Kapar. Mana nak ekspor apa semua-semua tu berada di Kapar. Jadi saya risau apabila mendengarkan Perdana Menteri dia kata dia nak cut the budget dan sebagainya. Jadi saya minta oleh kerana Meru, tempat Top Glove ini yang dikatakan pengeluar paling besar di dunia ini adalah tempat banjir. Tolong jangan potong bajet mengenai mitigasi banjir. Ini isu utama. Yang keduanya tentang pengangkutan. Jalan raya perlu bagus. Selain daripada kilang-kilang ini nak bawa, nak angkutkan segala produk-produk mereka, sudah tentu penduduk di Kapar juga memerlukan jalan raya yang baik. Kedua, saya nak minta kepada pendidikan Sekolah Kebangsaan Teluk Kapas. Saya telah mesyuarat dengan pejabat daerah Kelang di mana dia punya data ialah fakta ialah 0% kemajuan. Jadi sebab benda ini telah lama, lebih 6 tahun dah, saya minta ini adalah satu keperluan yang besar. Majlis Perbandaran Kelang mengatakan Kelang akan menjadi bandaraya. Jadi saya minta kerajaan menumpukan kepada infrastruktur mestilah tip-top. Kalau tak macam mana nak jadi bandaraya. Kita di Kapar ini juga banyak kilang-kilang yang agak besar. Saya minta kerajaan khususnya KPKT selain daripada kilang-kilang ini memberikan pulangan kepada negara, pastikan mereka tidak menjadi penyumbang kepada tapak sampah haram dari kilang-kilang yang telah pun berlaku Batu 14 Jalan Kapar, Kampung Sungai Serdang. Akhir sekali yang di-Pertua, seperti yang disebutkan tadi, anjakan besar reformasi perlindungan sosial di mana Perdana Menteri mahu menoktahkan kemiskinan. Saya minta kerajaan, sebab saya cuba berkali-kali portal kerajaan ini, portal bantuan online. Apa juga agensi termasuklah yang berkenaan dengan kemiskinan ini perlu diupdatekan, perlu dimudah carakan supaya orang golongan marhain mampu menggunakan sebaik mungkin apa yang ada ditawarkan oleh kerajaan. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Terima kasih Kapar. Sekarang saya jemput Putih. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Saya ingin tanya kepada kerajaan yang membentangkan kajian separuh penggal RMK 12 dengan memastikan dengan memasukkan banyak rancangan baru yang bermanfaat kepada rakyat dalam RMK ini. Saya adalah anggota dalam Jawatankuasa Pilihan Khas Kewangan dan Ekonomi di Parlimen. Perbadanan Produktiviti Malaysia MPC pernah dipanggil oleh kami untuk memberi persembahan tentang peranan dan kejayaan MPC dari segi melicingkan pelaksanaan projek baru khususnya pelaburan asing di beberapa negeri. Sekiranya kerajaan madani kita ini berikhtiar untuk menarik lebih pelaburan asing untuk mempercepatkan pertumbuhan ekonomi negara, saya cadangkan kerajaan memperkuatkan lagi MPC dengan mengadakan lebih penjawat awam untuk membantu mengkoordinasikan dan mempercepatkan pelaksanaan projek-projek khas kerajaan. Projek-projek khas kerajaan khususnya pelaburan asing.
Kalau tidak, saya juga ingin cadangkan kerajaan menubuhkan unit khas seperti pemuda dan pemandu yang pernah wujud di kerajaan yang lepas supaya kita mampu mencapai pertumbuhan KDNK dan berkembang 5.9% setahun sebagaimana yang disasarkan oleh kerajaan dalam RNK 12 ini. Tan Sri Yang di-Pertua, saya ingin sentuh beberapa perkara dalam ucapan saya. Nombor 1, menambahbaikkan pentadbiran Ibu Kota Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Saya ingin memuji keputusan yang amat berhormat Perdana Menteri yang telah memansuhkan Kementerian Wilayah Persekutuan dan mengarahkan Datuk Bandar dan Pegawai Kanan DBKL untuk mengadakan mesyuarat bulanan dengan semua ahli parlimen di Kuala Lumpur untuk membincangkan masalah dan isu di Kuala Lumpur. Saya juga ingin memuji Datuk Bandar Kuala Lumpur dan juga pegawai-pegawai kanan DBKL yang telah memberi kerjasama penuh kepada kami sebagai wakil rakyat di Kuala Lumpur. Walau bagaimanapun, kita haruslah mengakui Kuala Lumpur adalah bandaraya yang mempunyai penduduk seramai 2 juta orang dan menghadapi banyak masalah. Dalam pentadbiran yang lepas, wakil rakyat di Kuala Lumpur tidak diberi penghormatan dan pengiktirafan yang sewajar. Saya ingin mencadangkan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk mengarahkan pihak Jabatan Wilayah Persekutuan dan DBKL bersama dengan ahli Parlimen Kuala Lumpur untuk mengkaji kemungkinan pelaksanaan sistem ahli majlis di Kuala Lumpur seperti apa yang wujud di semua pihak berkuasa tempatan PBT di seluruh negara. Pelaksanaan sistem ahli majlis juga bermaksud Akta Ibu Kota yang mengawal sedia Bandaraya Kuala Lumpur haruslah dipindah dan kita haruslah merujuk peruntukan di bawah Akta Kerajaan Tempatan. Saya berharap cadangan ini boleh diambil serius oleh pihak Perdana Menteri kerana sekiranya kita mau melincingkan lagi pentadbiran di Kuala Lumpur, kita haruslah lihat yang struktur sekarang ini dan kita haruslah memastikan walaupun kalau terdapat pertukaran kerajaan pada masa yang akan datang dan sebagainya, yang sistem yang termaktub dalam pentadbiran dan undang-undang yang mengawal sedia Kuala Lumpur ini akan tetap diadakan, diwujudkan demi memastikan Bandaraya Kuala Lumpur ditadbir dengan baik. Tan Sri Yang di-Pertua, saya juga ingin sentuh tentang industri baru Rare Earth Elements, REE. Saya mengalu-alukan rancangan kerajaan untuk membangunkan industri baru melibatkan nadir bumi ataupun Rare Earth Elements, REE. Memandangkan REE adalah sumber asli strategik yang amat bernilai dan dunia teknologi tinggi terutamanya kepentingan REE dalam industri teknologi hijau, amatlah wajar bagi kerajaan untuk melarang sumber bernilai tinggi tersebut diekspor dalam bentuk mentah. Saya ambil maklum bahawa kerajaan sedang merangka dasar mineral kebangsaan baru yang menitikberatkan prinsip kemampanan ataupun sustainability, terutamanya kerana aktiviti perlombangan REE akan berlaku dalam kawasan perhutanan. Walau bagaimanapun, aktiviti perlombangan REE nanti akan kita haruslah memastikan ia tidak membangkitkan masalah pencemaran alam sekitar, tetapi ia sudah pasti akan menyebabkan kehilangan kawasan yang boleh diambil kira sebagai hutan. Buat masa sekarang, kawasan berhutan Malaysia adalah 18.045 million hektar. Itu meliputi 54% kawasan negara, bermakna Malaysia masih dapat menunaikan janji voluntary yang dibuat di Kemuncak Bumi Earth Summit Rio de Janeiro, Brazil pada tahun 1992 untuk mengekalkan sekurang-kurangnya 50% kawasan negara kita sebagai hutan. Pembangunan lompong REE dalam kawasan berhutan sama ada dalam hutan simpan kekal atau hutan lindungan sudah pasti bermaksud
status tanah kawasan tersebut akan berubah daripada hutan kepada tanah bukan hutan. Oleh itu, saya berharap kerajaan akan mengambil kira isu penyahutanan ataupun deforestation dalam dasar pembangunan mineral yang baru. Walaupun janji Malaysia kepada dunia pada tahun 1992 adalah secara sukarela, tetapi fungsi ekologi hutan tidak boleh dikompromi, khasnya dalam keadaan perubahan iklim yang semakin meruncing. Justru saya ingin mencadangkan supaya kerajaan memasukkan syarat pihak pelombong AEE dikehendaki menggantikan kawasan hutan dengan saiz yang sama di tempat lain dengan menanam balik pokok jenis hutan, sama seperti dasar yang dilaksanakan di negeri Selangor, untuk memastikan saiz kawasan hutan di negara kita tidak dikurangkan kerana aktiviti pelombongan AEE. Selain itu, kerajaan juga harus memberi pertimbangan kepada obligasi Malaysia terhadap dua konvensyen antarabangsa, iaitu Konvensyen Kepelbagaian Biologi, United Nations Convention on Biological Diversity ataupun UNCBD, dan juga Konvensyen Kerangka Perubahan Iklim, the United Nations Framework Convention on Climate Change, yang menyentuh peranan hutan dan cara menangani kepupusan biologi dan juga hutan sebagai carbon sink dalam usaha mengurangkan pelepasan gas rumah hijau ataupun greenhouse gas emission. Tan Sri Yang Di-Pertua, yang saya ingin sentuh tentang pengeluaran padi. Sejak era 60-an, Malaysia adalah di antara negara pengeluar padi di Asia Tenggara. Selama ini, kerajaan telah menyuntik banyak dana sebagai subsidi, penyelidikan dan pembangunan serta promosi untuk menjamin kemampanan ataupun sustainability industri padi. Baru-baru ini, kenaikan harga beras yang diimport telah mencetuskan kontroversi di kalangan masyarakat kita. Jadi adalah wajar bagi Kementerian Pertanian untuk menyemak semula rancangan-rancangan serta pendekatan dan dasar terhadap penanaman padi. Menurut laporan, the status of the paddy and rice industry in Malaysia yang dikeluarkan oleh Khazanah Research Institute ataupun KRI pada tahun 2019, pesawat kita dapat bersaing dengan negara-negara pengeluar padi di Asia seperti negeri Thai, Indonesia, Filipina dan China sekiranya subsidi diberikan kepada mereka. Laporan KRI telah menggariskan 3 poin utama yang membelenggu industri padi di Malaysia. Itu satu, kadar pengeluaran variety, jenis ataupun variety hasilan padi baru dalam pasaran. Sejak tahun 70-an, MARDI telah giat memupuk dan menerajui sektor penyelidikan dan pembangunan padi, terutamanya dalam penghasilan jenis padi baru. Tetapi Malaysia masih jauh di belakang negara-negara lain. Misalnya, India telah menghasilkan lebih 1,900 jenis baru. Filipina telah menghasilkan 200 jenis baru dan Thailand menghasilkan lebih 80 jenis baru. Tapi dalam tempoh masa yang sama, Malaysia hanya menghasilkan kurang daripada 50 jenis baru padi sahaja. Maka KRI mencadangkan kerajaan melibatkan sektor swasta dalam R&D dengan tujuan mengeluarkan lebih jenis padi baru. Jika segala proses dan standard pengeluaran dan pembiakan padi dan benih dapat dilakukan dengan lebih telus, ia tentu akan membantu industri padi kita. Selain itu, KRI juga telah mencadangkan kerajaan memastikan agar percanggahan kepentingan atau conflict of interest dari segi keahlian dalam jawatankuasa teknikal bantuan kerajaan kepada industri padi dan beras JKTB KKIPB supaya langkah penghasilan lebih jenis padi yang baru boleh dijayakan. Yang cadangan kedua ialah laporan KRI menyatakan wujud ketidakpercayaan di antara pemegang taruh yang menyebabkan rantaian bekalan ataupun supply chain terjejas. Supply chain terjejas dan iaitu masalah ketelusan data, isu
the reliability menyumbang kepada kelewatan pelaksanaan dasar kerajaan. Yang ketiga ialah pembangunan teknologi dan pengurusan kaedah pertanian. KRI mencadangkan agar penunjuk ataupun indikator skim pensijilan amalan pertanian baik Malaysia ataupun good agricultural practices dan bahagian keselamatan dan kualiti makanan itu good manufacturing practices dilaksanakan bagi kerajaan mengambil pendekatan yang telus untuk menilai prestasi industri padi. Tibalah masanya bagi kerajaan untuk menampakkan skim pensijilan good agricultural practices dalam industri padi. Sehubungan dengan itu, bab 4 dalam laporan KRI mencadangkan penanaman padi secara kontrak ataupun contract farming dengan kerjasama dengan sektor swasta adalah cara yang baik untuk meningkatkan hasil padi. Sehubungan dengan itu, kononnya banyak pengilang beras mengalami 30% kehilangan beras dalam pemrosesan. Jadi saya nak cadangkan kerajaan membantu pihak pengilang untuk menambahbaikkan teknologi pemrosesan beras untuk mengurangkan kehilangan beras dalam proses pengilangan. Dan Tan Sri Di-Pertua, masa saya sudah cukup. Yang akhirnya satu poin saja, saya mengalu-alukan jaminan yang amat berhormat Perdana Menteri bahawa kerajaan akan memberi peruntukan tambahan bagi penyelenggaraan rumah polis seluruh negara dan beliau juga berkata sekitar 40 ke 60% kediaman polis boleh diduduki sementara, lainnya berada dalam keadaan yang amat tidak selamat. Saya berharap kerajaan boleh memasukkan yang